Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Bicara Doktor melalui saluran Berita RTM dan juga TV1. Saluran Berita RTM kita bersiaran pada hari ini dan juga Facebook Berita RTM. Dan insyaAllah banyak benda yang akan kami kongsikan pada hari ini. Diam tak diam sebenarnya. Seminggu saja lagi kita bakal melangkah ke tahun baru 2021. 2020 pastinya akan kita kenang sebagai tahun yang agak mencabar juga. Agak boleh kita katakan merisaukan dan juga semua pihak berdepan dengan situasi yang berbeza-beza. Jadi insya-Allah lah moga-moga tahun 2021 kita akan melangkah ke era dan juga fasa yang terbaiklah nanti. Dan diam tak diam juga saudara, kalau saya boleh imbas ketika bermula 18 Mac 2020. Hari ini merupakan hari ke-281 kita berada pada fasa PKP. Sebelum kita beralih ke PKPB, PKPP dan sebagainya. Cuma secara totalnya adalah 281 dan hari ini juga kalau anda mendengar dan juga melihat angka yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kita telah pun sebenarnya mencecah ke satu angka yang subhanallah agak merisaukan kita juga sebenarnya, kerana secara keseluruhannya 100,318 kes secara keseluruhannya mereka yang telah pun disahkan positif COVID-19 di Malaysia. Termasuklah angka yang terbaru untuk mereka yang positif pada hari ini adalah 1,581 kes yang dikenal pasti positif pada hari ini, dan kes sembuh juga alhamdulillah sentiasa berada pada angka yang amat baik juga sebenarnya. Hari ini 1,085 kes dan itu angka-angka yang dapat anda saksikanlah. Cuma angka 100,318 itu saya kira mungkin pada peringkat awal sebelum ini kita tak rasa kita akan cecah ke angka itu, tetapi ya dengan penularan di kalangan rakyat kita juga maka kita berada pada angka itu. Tapi tidak mengapalah, yang penting jaga SOP, jagalah segala apa yang telah pun dilaksanakan, kerana vaksin yang terbaik tidak lain dan tidak bukan adalah ini dia yang kita paparkan ini, 3S. Jadi nak tak nak, anda lah semua rakyat Malaysia merupakan frontliner yang terbaik. Elakkan 3S ini, iaitu tempat yang sempit, tempat yang sesak dan juga sembang dekat. Itu yang sentiasa diingatkan hari-hari oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita kena jaga dan juga jalankan tugas kita. Baik, hari ini kita nak berkongsi kepada anda satu topik yang sangat menarik juga, keselamatan dan kesihatan kanak-kanak. Kita bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa, kerana sebelum ini kita banyak cerita tentang mungkin masalah rawatan mereka yang dijangkiti COVID-19 dari sudut fizikalnya, dari sudut psikologinya. Bahkan saya rasa kita tak pernah bawa lagi tajuk ni berkenaan khusus untuk kanak-kanak, kerana hari ini sangat menarik juga tentang keselamatan dan kesihatan kanak-kanak. Dr. Shariz Izri Sehat, pakar bedah pediatrik dari Hospital Pakar Vincent dan Shah Alam bersama kita. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah sihat, thank you Syaril. Hospital macam mana sekarang ni? Saya secara jujurnya pernahlah ke hospital. Bila jumpa rakan-rakan doktor-doktor ni, mereka kata kunjungan kanak-kanak ke hospital atas sebab demam sesemua tu kurang. Mungkin sebab lama duduk rumah kot. Tapi doktor sendiri melihat macam mana isu kanak-kanak ni? Kunjungan mereka kalau dalam niat yang ikhlas, baguslah. Okey, betul. Mereka tidak berkunjung ke hospital tu maksudnya mereka semua sihat. Okay. So memang kalau kita di pihak hospital ni kita tengok kadar kemasukan anak-anak untuk penyakit seperti asma, jangkitan, apa-apa jenis jangkitan lah, memang drastically turun. Alhamdulillah. Mungkin sebab exposure kurang, duduk di rumah, tak pergi mana-mana. So memang alhamdulillah bagusnya lah. Tetapi ada tetapi tu, bila di rumah tu ada juga masalah keselamatan yang berlaku. Apa yang kita nampak bagi pihak saya lah, bagi hospital saya nampak, atau di duduk hospital yang saya bertugas, kadar accident atau kemalangan di dalam rumah, patah tulang semua, memang naik. Yes. Saya baru dengar angka ini. Budak-budak naik, panjat kursi, turun kursi, memang naik. Kecederaan seperti luka-luka kecil besar semua memang naik. Dan of course benda-benda lain seperti tertelan benda, itu semua pun boleh tahan. Kalau dulu jarang-jarang sikit, sekarang ni memang every week mesti ada punya lah. Wow, okey. Dengar penonton, itu mukadimah kepada tajuk kita. Sebab tajuk kita sebenarnya keselamatan dan juga kesihatan kanak-kanak. Saya nak kaitkan dengan situasi bagaimana anak-anak kita ni yang suka memasukkan ataupun tertelan
telan termasukkan benda asing ni, benda-benda asing lah. Ada guli ke bateri dan sebagainya. Adalah, saya rasa kita semua pun ada cerita itu. Kalau ada anda yang mungkin ada pengalaman anak yang pernah memasukkan benda dalam badan, apa tindakan anda dan juga bagaimana kaedah rawatan yang dilaksanakan, anda boleh telefon kami di talian yang kita akan bawakan nanti. Dan kita ada pemanggil sekarang. Okey, Puan Marina dah di talian. Saya rasa dia tengok tajuk awal di Facebook dan dia tahu kita nak cerita tentang hal ni. Puan Marina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan Marina dari mana ni? Saya dari Ceras, Malaysia. Okey, baik-baik. Jadi ada pengalaman anak memasukkan sesuatu dalam badan, begitu? Ya, anak saya berusia 11 bulan. 11 bulan, okey. Dia tercekik skru, tapi saya tak tahu yang dia tertelan skru. Skru, Skru mainan. Oh, okey. Lepas tu? Bila dia demam, dia mesti muntah-muntah tu. Hari kedua dia demam tu, bila dia cerit, barulah saya tahu yang dia tu tertelan skru. Hari kejadian tu, dia memang ada main-mainan dan tangan dia ada bateri tu. Okey. So saya tak ada bawa dia pergi hospital untuk bateri ke apa ke, sebab skru pun dah keluar. Hari ketiga pun dia dah tak ada demam, tak ada apa. Itu adalah pengalaman saya. Okey, maksudnya masa skru tu keluar melalui najis, masa tu baru tahulah ada benda dalam badan rupanya. Masa demam awal tu tak rasa demam sebab benda tu lagi? Tak tahu, tak syak pun benda tu. Okey, so sekarang tak pergi jumpa doktor apa-apalah? Tak ada cakap apa-apalah sebab dah sebulan dah pun. Okey, dah sebulan dah sihat. Baik, terima kasih. Terima kasih Puan Marina. Awal boleh telefon kita, tak sempat nak cerita lagi. Tapi itulah situasinya, subhanallah. So, menjawab soalan Puan Marina, bukan soalan, melihat kepada situasi Puan Marina, saya rasa kita nak cerita daripada awal balik. Badan kita ni, badan kanak-kanak ni, saluran mana sebenarnya yang boleh memungkinkan benda asing masuk, doktor? Okey. Apa-apa rongga. Apa-apa rongga. Okey. Hidung, telinga, yang paling common mulut lah. Mulut, okey. Alright, itu yang paling. Kalau kita boleh get the first slide, one. Kalau kita tengok rongga mulut, bercantum pada salur esophagus kita. Okey, ini selepas itu. Dan selepasnya masuk ke bahagian perut. Okey. Selepas perut kita ada usus pangkal. Okey. Sebelum bercantum ke usus kecil dan usus besar. Okey. Dalam gambar yang saya sertakan di situ ada 3 potential kawasan yang paling berpotensi, yang agak tirus, yang mana kebiasaannya kalau benda asing tersangkut adalah di kawasan tersebut. Okey. Yang pertama, cricopharynx, itu bahagian percantuman antara salur esophagus. Dia berdepan antara salur makanan dan salur pernafasan. Okey, so yang itu bahaya sikit. Okey, paling bahaya actually. Cricopharynx macam kerongkong macam lebih kurang. Yes. Kawasan situ memang sempit. Alright. Yang kedua, esophageal junction, yang di situ ada injap sebelum masuk ke dalam perut. Dan yang ketiga, kawasan pylorus. Ini sebelum dipercantum ke usus pangkal, ya. Now, kalau kita bincangkan yang cricopharynx ni, itu yang merisaukanlah. Kalau tiba-tiba anak tertelan benda asing, kebiasaannya memang dia akan muntah-muntah mulanya. Muntah-muntah okey lagi. Tapi kalau benda asing itu menutup salur pernafasan, it's an betul emergency. Itu yang paling bahaya, yes. So itu antara lokasi lah biasanya bila masuk. Itu kalau masuk melalui mulut lah. Kalau masuk melalui hidung atau telinga? Itu biasa memang kat luar je lah. Itu jarang lah ke dalam. Dia memang tak logik lah. Kalau melainkan lubang hidungnya besar. Okey, penebik ni. Okey, apa ni dia kata saya ada pengalaman. Duduk cerita tadi, saya dulu masa kecil pernah masukkan biji tasbih tu. Itulah budak-budak ni kan, tak ada benda nak masukkan biji tasbih, memang tersekat dekat situ lah. Tapi nak korek sendiri tak boleh. So kena ke klinik juga. Betul. So maksudnya kalau hidung dengan telinga biasa dia akan tersekat. Yes, akan tersekat. So caranya kena ke klinik dan betul. Unit kita perlukan equipment tertentu untuk mengeluarkannya lah. Dan kebiasaannya kalau sukar memang anak-anak ni perlu kita tidurkan. Sebab kalau dia struggle macam tu memang menambahkan kesukaran nak membuat dan luka-luka di kawasan sekitar. Saya nak tanya juga tentang yang telan melalui mulut dan risiko dalam badan kita. Cuma situasi semasa sekarang ni katanya ada saja kes. Biasanya telan apa? Benda-benda yang popular. Okey. Paling common weight stealing.
Duit shilling Okay. Tapi itu pun duit shilling pun kalau kita tengok kan ada juga peringkat umur yang berbeza. Okey. Kalau yang anak-anak kecil ni daripada umur katalah 1 tahun hingga 2 tahun 3 tahun ni memang nature mereka tu very inquisitive, suka menyelongkar, semua suka masukkan. So itu secara dia kebiasaannya akan tertelan secara tidak sengaja. Okey. Yang peringkat kedua biasanya besar sikit. Yang besar sedikit ni biasa mungkin dalam 7-8 tahun ke atas lah. Yang ini biasanya kalau kita tanya, kita buat magic. Sekejap ada, sekejap tak ada. So kebiasaannya isteri memang dia cakap buat magic, main-main saja, main-main benda asing dalam mulut dan tertelan. Kebiasaannya begitu. Okey, lah. Betul lah kan. Kadang-kadang nak main-main magic kan. Tengok ni, shilling. Tak ada. Rupanya dah masuk dalam perut. Tapi saya tengok gambar tadi, kerongsang pun ada yang tertelan. Ada. Kerongsang ada. Semua ada. So yang pertama duit shilling lah. Duit shilling tadi. Shilling. Itu pun duit shilling adalah apa-apa duit shilling yang tertelan lah. Yang kedua kebiasaannya, ini merisaukan saya. Kebiasaan ataupun mana-mana pakar bedah kalau ada tertelan bateri. Bateri, okey. Yes, bateri, especially bateri jam yang bulat. Jam yang bulat, yang kecil atau yang besar. Okey. Orang yang kecil tu kebiasaannya dia boleh keluar secara alami. Tak ada masalah sangat. Yang besar sedikit tu pasal saiz macam duit coins kan. Yang itu kebiasaannya tersangkut. Dan bila berlakunya bateri ni bersifat korosif, menghakis. So itu tersangkut memang kebiasaannya perlu dikeluarkan dengan kadar segera. Tak kira menghakis bahan organ dalaman kita lah ke apa? Yes, di bahagian esophagus, di bahagian perut. Apa-apa jenis bateri dia akan ada sifat itu Betul. Okey. Alright. Baik. Dan yang ketiga tu skru, paku semua kecil-kecil. Okey, baik. Dan lain-lain lah. Saya dengar tadi ada juga staff SIM card. Boleh tahan. SIM card. Tapi SIM card ni selamat sikit. Tapi SIM card ni masih lagi ada dia punya macam aluminium. Yes, tapi tak berbahaya sangat. Tidak berbahaya sangatlah. Okey. Dan bila masuk dalam badan ni, ada yang tersekat, ada yang dikeluarkan secara semula jadilah melalui najis. Macam pemanggil kita, Puan Marina tadi, anak dia keluar melalui najis tetapi 2 hari demam. So maksudnya bila benda asing masuk dalam badan, dia boleh menyebabkan demam dan juga ada risiko. Saya rasa itu mungkin tidak berkait sangat. Kebiasaannya sebab benda-benda asing kecuali bateri itu dia bersifat kita bagi inert lah, dia tidak memberi tindak balas sangat kepada badan kita. Dia macam makanan jugalah. Kita masuk ni keluarlah ke bawah. Tetapi kalau bateri tu bila dia menghakis ada simptom-simptom selain yang boleh diberi. Contoh katalah dah masuk menghakis bahagian esophagus atau bahagian perut, bocor. Bila dah bocor tu keluarlah air perut ke dalam tu panjang ceritanya. Okey. Maksudnya durasi masa yang kita sebut sebagai kena perlu cepat pergi tu berapa hari? Ataupun 1-2 hari dah mungkin berisiko sebegitu ke? Yes. Especially kalau bateri. Bateri bukan 1-2 hari, even bukan 1-2 hari, beberapa jam. Even half a day tu kebiasaannya katalah dari pengalaman saya, kalau kita kena keluarkan bateri yang ditelan oleh anak-anak, durasi katalah even 12 jam tu, kebiasaannya pada permukaan perut tu kita sudah nampak. Sudah nampak sedikit hakisan di situ. 12 jam saja, subhanallah. Itu kalau maksudnya kalau dia kesan benda tu lah. Kalau mungkin benda tu kecil kan. Kalau kita tak tahu benda tu ada dalam badan kita, makan mungkin boleh berhari-hari lah. So risikonya lagi besar lah. Okey, baik. Sudah seronok perbincangan ni. Saya rasa kalau anda mungkin ada pengalaman berbeza dengan apa yang doktor ceritakan tadi, tolong tulis di ruangan komen di Facebook Bicara Doktor ataupun Facebook Berita RTM. Nanti saya ajukan kepada doktor selepas inilah. Kita nak ke satu segmen Saban Minggu kita bawakan, iaitu resepi sihat. Biasalah Bicara Doktor ni kan kesihatan. So kita nak bawakan tentang resepi sihat. Hari ini kita nak cerita tentang khasiat beri biru. Jom, Akak Sihat nak kongsikan tentang beri biru. Jom. Bangun, budak flat. Bangun, budak flat. Bangun, budak flat. Bangun, budak flat. Okey, baik. Terima kasih Akak Sihat. Nantikan kemunculan Akak Sihat 2021 nanti. Okey, itu dia untuk segmen resepi sihat. Cakap pasal buah kan doktor, adakah tercekik buah? Ada, biji lah. Biji? Biji kecil kan? Ke apa? Durian? Durian lah kebiasaannya tu yang besar sikit. Itu besar sikit lah. Tapi most of the time it will pass out lah. Keluar sendirilah. Dia tersedak tu biasa lah kan? Yes, betul. Okay. Sebab ada buah-buah yang agak keras kan? So kalau kita bagi dekat bayi tak mana, budak-budak 2-3 tahun. So kalau macam tu, kena ke hospital terus lah?
Kebiasaannya pasal contoh kacang. Kacang is a bit bahaya sikit. Okey, betul ke kacang. Kacang sebenarnya kacang tanah, kacang yang keras gitu kan. Itu agak bahaya sikit lah pasal dia lambat nak hadap sikit. Okey. Yang itu kalau tu kebiasaannya memang perlu cepat juga. Okey. Baik. So kacang ialah kalau masuk dalam saluran usus okey. Kalau ke tempat lain, maksud saya ke saluran pernafasan semua. Dia mungkin akan tersedak, diikuti dengan jangkitan kuman dan seterusnya. Bahaya sebenarnya tersedak ataupun tercekik buah ni. Okey, doktor nak tunjukkan satu gambaran tentang tercekik shilling. Contoh. Okey. Baik, ini antara situasi sebenarnya kan. Yalah, ini dia. Collection lah ni. Okey. Ya, kalau kita tengok X-ray ni kan, ni budak ni memang tercekik shilling lah tu, tengah macam Ultraman tengah tu. Itu dekat kawasan kerongkong itu tengah-tengah tu. Yalah, kerongkong lah. Antara kerongkong dan salur pernafasannya. Dan kebiasaannya bila kami menerima kes-kes sebegini, yang paling penting kami perlu pastikan sama ada anak ini ada obstruction pada bahagian pernafasan. Okey, maksudnya susah nak bernafas, biru, tersedak. Kalau ada tu memang emergency terus. Okey, maksudnya kemungkinan besar duit shilling itu menutup sebahagian daripada salur pernafasan anak. Absolute emergency. Alright? 5 minutes, 10 minutes. Okey. Alright. Now, kalau dia masuk ke dalam bahagian depannya, salur esophagus tu, dan kebiasaannya dia akan tersedak juga. Tapi dia akan lebih rasa pada tak selesa kawasan tu, sakit, bahagian susah nak menelan semua untuk anak-anak ini. Ini still emergency, tetapi tidak seperti yang kes pertama tadi saya cakap lah. Dan untuk kes-kes sebegini memang kebiasaannya kita perlu bawa anak ke dewan bedah, tidurkan dia dan perlu keluarkan lah. Contohlah, ni satu contoh. Kan saya cakap tadi ada 3 bahagian kan, ini salah satu contoh yang mana boleh senang Yang tadi duit berapa sen tu? 50 sen? Tak tahulah, banyak sangat. Banyak kes kan. Tak tahu X-ray yang mana. 50 sen. 50 sen. Maksudnya dia kalau tersekat dekat sini ada 2 risiko tu lah. Betul. Kalau yang dah tutup terus tu nak ke hospital tu lama juga. Apa contohnya kita sebut sebagai gerak pantas untuk ibu bapa kalau ada kes yang tertelan dan nampak biru? Soalan yang bagus. Soalan because it is a life saving procedure. Kalau kita tengok kalau boleh kita Google buat carian Heimlich maneuver. Heimlich, H-E-I-M-L-I-C-H. Pernah tengok dalam cerita-cerita yang orang duduk di belakang peluk. Yes. That's one of the thing that you have to do. Yang kita perlu buat. Tetapi perlu saya tekankan pada anak-anak, gerakan tu sebenarnya tujuan asalnya khususnya adalah untuk meningkatkan tekanan pada bahagian perut dan bahagian paru-paru. So bila tekanan tu tinggi, dia menolak benda yang keluar. Tapi gerakannya adalah berbeza. Macam mana kita nak membuat tu ada berbeza berdasarkan umur kanak-kanak. Kalau orang dewasa macam kita tahulah kan, tengok dalam TV tu. Betul, kuatlah. Gitulah. Budak 5 tahun budak lah, tak boleh. So berbeza. So adalah satu gerakan emergency yang saya rasa kalau ibu bapa tahu, belajar, bagus untuk anak-anak mereka, untuk keselamatan. Tapi kalau tak tahu? Kalau tak tahu, kena kejar ke klinik secepat mungkin lah. Betul. Ada semua doktor, maaf saya tanya, di klinik-klinik ni memang doktor yang bukan kepakaran bedah pun bolehlah atasi benda-benda tercekik sebegitu. Sebab kalau nak ke hospital besar, betul. Kalau nak ke hospital besar mungkin jaraknya jauh. Betul. So klinik dekat pun tak apalah. Boleh, sementara waktu. Okey, baik. Lepas ni saya nak tanya tentang bagaimana penerimaan badan kita terhadap benda asing ni. Walaupun masuk dalam usus, apakah simptom yang mungkin boleh kita nampak? Kita berhenti rehat sekejap. Jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor. Okey, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor, membincangkan tentang keselamatan dan juga kesihatan kanak-kanak. Anda juga boleh tulis soalan di ruangan Facebook Berita RTM dan juga Bicara Doktor. Kita ada satu soalan yang mungkin saya boleh ajukan kepada doktor. Marina Arian katanya, saya nak tanya, kalau skru dah keluar, ini tertelan skru tadilah. Kalau skru dah keluar dari najis tapi dia tak ada buat rawatan susulan di hospital, di masa akan datang, adakah apa-apa kesan ke atas anaknya? Sebab skru yang ditelan tu sebenarnya bila keluar tu disebut sebagai hampir karat. Dan anak dia ni 11 bulan, kejadian berlaku dah hampir sebulan yang lalu. Macam mana tu doktor? Okey.
Kalau kita boleh tengok sebab bila apa-apa bahagian besi masuk ke dalam perut kita dalam perut kita ada banyak asid. Itu yang boleh mengakis membuatkan dia berkarat. Itu salah satu sebab lah. So apa yang puan tengok yang keluar tu mungkin akibat tindak balas daripada perut terhadap skru tersebut. Dan kebetulan kita ada satu slide. Kita tengok slide sekali. Slide yang berikutnya tentang mungkin lebih menarik. Lebih tu dia. Wow, apa tu? Okey Syahril, apa kat itu agaknya? Dia tanya kita. Saya rasa macam paku. Hoi, ini boleh jadi macam pegawai perubatan saya. Tahniah. Betul Betul. Doktor tak beritahu jawapan tau, memang teka paku. Alright, tu paku di dalam bahagian perut. Okey, anak ni saya tak ingatlah umur berapa tahun sangat paku, anak ni. Ya Allah. Okey, kalau secara amnya kalau anak kita dah telan paku, mahu kita datang ke hospital dalam keadaan segera berlari-lari kan? Betul. Tapi sebenarnya kalau ikutkan perjalanan benda asing di dalam kawasan usus kita. Sebenarnya kalau terdalam paku ni kebiasaannya dia akan dikeluarkan, tak kiralah paku, skru sebab satu benda ni ringan. Dua dia akan bergerak mengikut pergerakan usus. So risiko untuk tertinggal almost tiada. Risiko untuk mencucuk, mencederakan pun kebiasaan sangat-sangat minima. Tidak dia masuk tapi benda tu tajam. Dia tak mencucuk dinding-dinding esophagus ke apa. You imagine kalau ada lubang macam ni. Paku tu lalu je lah. Usus kita bergerak. Tapi kan contohnya dia masuk, lepas tu kita pula makan. So makanan tu dia akan bergerak bersama paku tu. Dia tidak menolak untuk mencucuk. Betul. Makanan akan dah hancur kan dia makanan kita kalau awal-awal kan semi solid kan. So lepas tu dia akan jadi lebih cair sebelum dia jadi najis. So paku ataupun dasing yang kecil sebegini dia akan bergerak bersama makanan dan akhirnya keluar. Tapi masa dia nak keluar tu ketika usus last kali usus besar Yes, betul. Usus besar tu dia tidak mencucuk masa nak keluar. Tidak Tidak. Okey, sebab tu Puan Marina tadi skru pun dia boleh keluar begitu. Okey, dan dia tak ada kesan ataupun simptom. Tak memberi apa-apa kesan. So tenang semua. Okey, betul. Tenang. Sebab nampak cemas tapi tenang. Okey, sekarang saya dah tahu. Maksudnya kalau benda-benda yang jarum pun lebih kurang sama. Lebih kurang sama lah kan? Lebih kurang sama pergerakan. Dia akan melalui. Cuma masa dia nak masuk tu adakah mungkin dia akan melukakan rongga atas? Itu satu risiko yang ada bila masuk pada masuk tu. Sebab bila dia masuk pekan awal kadang-kadang anak ni akan tersedak ke apa. So the pressure tu kadang-kadang boleh menolak. Alright. Tapi bila dah masuk dalam saluran betul-betul, insya-Allah kebiasaannya dia akan keluar secara alami. Cuma kalau dia nak masuk tu, kalau mungkin terluka bahagian sini, anak-anak rasa macam tak berapa nak selesa, dia boleh. Kebiasaan simptoms tu dia akan rasa sakit berterusan. Kita akan tahu. Kalau setakat luka biasa, dia will come and go. Dia akan hilang. Baik. Ada yang bertanya juga kalau tercekik tulang ikan sebagai contoh kan. Itu pun kita memang rasa di sinilah, tapi bila dah masuk dia tak ada pun sangat. Tulang ikan biasa tersangkut. Dia tersangkut di atas. Biasa bahagian kawasan atas dia akan tersangkut. Tapi bila dia dah melalui saluran esophagus, bila dah masuk kawasan perut akan hancur. Sebab kandungan asid dalam perut kita sangat tinggi, pH 1. Baik. Paku dengan jarum semua dia tak hancur Atas sempat. Tak bolehlah terlalu power. Tulang ikan dia memang hancur lah. Cuma ada orang tanya saya juga kalau tulang terlekat dekat mungkin tonsil ke atau kawasan-kawasan ni kan. Memang kita kena buang. Kalau kita tak buang, dia mungkin luka tu dia boleh merisikokan nanah ke kawasan atas. Boleh. Yes. So kebiasaannya memang kita nasihatkan tulang ayam. Ada tulang ayam pun ada, tulang ikan pun ada. Kalau sangkut bahagian atas, bawalah keluar. Sebab ada kadang-kadang kita suka nak buang sendiri kan, tapi takut membahayakan bahagian, so kena jumpa pakar lah. Saya nak tanya, saya rasa jawapan tadi menjawab soalan Puan Marina. Terima kasih kerana bertanya dan juga memberi pencerahan kepada yang lain juga. Saya nak tanya tentang bila sesuatu benda asing tu dia masuk ke dalam badan kita, kalau yang tak tersekat, contohnya yang shilling sebagai contoh dia memang tak tersekat tapi dia masuk dan berada di sekitar usus kita. Kita tak sedar benda tu dan simptom pun tak ada. Apa risiko kat atas badan kita? Macam saya cakapkan tadi, kebiasaannya macam kalau paling teruk pun dia akan not really berkarat lah, pasal shilling contains saya pun tak tahu kandungan besi dan lain-lain. Kebiasaan dia tak berkarat sangat. Kecuali macam shilling limesin akan nampak berkarat lebih terus sebab dia perbuat daripada perak. Most of the time
kalau yang boleh keluar tu memang tak ada meninggalkan kesan apa-apa, tetapi kalau ikutlah pengalaman saya, kalau kita tahu benda tu dimasuk, especially macam duit 50 sen yang kandungannya lebih berat sedikit, apa yang kita tahu dia seperti tertanam sedikit pada lapisan tu. Tak tanam habis, tanam dia berlekuk dia di akan kawasan melekat dekat kawasan usus tu lah. Dan jangka masa panjang dia tak ada kesan. Tentulah susah juga nak tahu. Susahlah nak keluarkan. Ya kan, sebab kita kan tak tahu kan. Cuma yang bagusnya adalah kebiasaannya dalam kes anak-anak ni, ibu bapa memang agak prihatin. Okey, betul. So kebiasaannya bila datang ke hospital tu dia memang tahulah anak dia sedang bermain duit shilling semua, dan dia nampaklah kebiasaannya memang ada yang melihat. Okey, dan bercakap tentang simptom-simptomnya pula, contohnya anak dia kata dia rasa tertelan tapi dia tak tahu apa. So ada yang terus ke hospital, tetapi ada yang mungkin tak ke hospital, dia tengok anak dia ada simptom. Apa antara simptom-simptom yang mungkin boleh dialami oleh anak-anak kalau mereka tertelan benda asing? Simptom awal seperti saya katakan tadi, dia akan tersedak. Tersedak ya. Itu biasa bahagian atas lah. Kalau dia dah melalui kawasan atas, lepas ke kawasan esophageal junction, benda asing ini boleh menyebabkan kawasan itu tersumbat atau menghalang pergerakan makanan. So kemudiannya mungkin mereka akan muntah tak berhenti. Itu adalah dua simptom yang paling common. Muntah-muntah Allahu Akbar. Dia rasa macam tak selesa lah. Tapi muntah itu tidak memungkinkan benda itu keluar melalui muntah balik InsyaAllah tidak. InsyaAllah tidak Maksudnya kalau dah masuk muntah, kalau kita makan, dia boleh keluar melalui mulut balik. Susah sebab ada injap di kawasan tersebut. InsyaAllah tidak. Okey, pengalaman doktor je lah. Dia kena keluar dari bawah lah, atas. Okey, kita berhenti rehat sekali lagi. Lepas ni saya nak tahu tentang mungkin kaedah rawatan lah. Kalau disebut tadi memasukkan disebut sebagai alat apa tadi? Endoskop. Endoskop endoskop. Mungkin apa antara risiko, kaedah-kaedah dan juga rawatan lain yang boleh kita kongsikan melihat kepada ada benda yang tidak perlu ada dalam badan tapi ada dalam badan, kaedah rawatan yang perlu kita lakukan. Selepas ini kita kongsikan. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor, bercerita tentang anak-anak kita yang mungkin tersalah masukkan sesuatu ke dalam badan dan akhirnya mungkin boleh merisikokan badan. Jadi Dr. Shariz bersama kita sejak jam 9 malam tadi bersama kita di saluran Berita RTM. Anda juga boleh ajukan apa jua persoalan di saluran Berita RTM di Facebook dan juga Facebook Bicara Doktor. Baik, tadi saya ajukan soalan tentang cara rawatan, tapi sebelum itu mungkin contohnya kalau ada sebarang kes nak dirujuk kepada Dr. Shariz di hospital, apa tindakan awal yang boleh dilakukan untuk pengesanan, terutamanya posisi di mana? Itu penting juga kan? Penting juga. Tapi kebiasaannya yang paling penting untuk kami lah. Satu, kita perlu kenal pasti apakah benda yang ditelan. Baik. Okey, sama ada bateri, sama ada duit shilling atau lain-lain lah. Dan kebiasaannya ibu bapa memang boleh memberitahu kita apa yang ditelan oleh anak dia. Geram juga kan kadang-kadang, maksudnya anak tu bermainlah di depan mereka kan. Sebenarnya lah. Marah tak parents? Tak boleh lah. Tak boleh marah. Tapi kita terima lah. Mereka kita bantu. Jujur tak jujur pun akan ditahu juga nanti kan? Ya, betul. Okey, lepas tu? So daripada kejadian itu kita akan deduksi apalah yang telah ditelan. Setelah anak-anak menelan ni semua katalah tak ada kes emergency, maksudnya tak ada obstruction pada bahagian pernafasan, semua kita ambil straightforward kes yang telan masuk ke dalam perut macam ni semua. Dan kita perlu tahu sama ada di mana kedudukan. Di mana kedudukan benda tu sekarang. Sebab kalau tanya saya, kebanyakan benda yang ditelan kebiasaannya boleh dikeluarkan secara alami melalui najis lah. Kalau keluar najis maksudnya tak perlulah buat apa-apa. Mungkin perlu buat 1 X-ray atau 2 X-ray paling banyak. Dan X-ray itu pun tidaklah perlu dibuat sekerap mungkin. Kalau kita ikutkan apa yang kita makan, bila masuk ke dalam mulut, sekurang-kurangnya selepas 16 jam ataupun 34 jam dah keluar menjadi najis. Benda yang sama. Apa yang kita telan tu, itulah perjalanan yang sepatutnya. So maksudnya kalau dia telan tu, we would expect that benda tu akan keluar dalam masa at least 16 jam ataupun 1 hari lah.
Kalau kita tengok gambar contohnya, ini dah bukan saluran pernafasan, dia dah macam ke arah paru-paru sebelah sini. Yang mana tadi tu? Ini yang sama. Ini yang sama di kan. cricopharynx. Ada satu tadi dia macam dah ke tepi dah. Ini pun di cricopharynx, yang this one sama juga. Ini cincin. Allahu Akbar, cincin. Okey, maksudnya bila dia masuk dalam badan, so kena buat X-ray lah. Betul, kita perlukan X-ray pada peringkat awal dan selepas itu kita tengok di mana. Kalau dia telah melepasi, tadi saya cakap ada 3 kawasan yang berpotensi, right? Kalau telah melepasi kawasan yang ketiga, which is the pylorus tu, selepas pylorus ni kawasan antara perut dan usus pangkal tu, InsyaAllah dia akan keluar sendiri. Doktor akan bagi cadangan balik dululah maksudnya. Tunggu keluar sendiri macam tu. Betul. Betul. Just go back. Dan kalau dia kena tengok lah kan masa najis keluar tu sama ada dia kena check lah maksudnya. Kenalah check anak tu. Dan kalau tak keluar juga? Kalau tak keluar juga. Maksudnya datang balik X-ray sekali lagi? Betul. Katalah dalam seminggu kalau masih tak nampak. Dan kita akan X-ray kembali dan sekiranya masih di dalam kawasan perut dan kita boleh offer treatment lah. Okey, apa rawatan yang mungkin akan dicadangkan? Rawatan yang dicadangkan biasa kalau orang kita biasa cakap kena teropong kalau gastrik kan, is the same. Benda yang sama dilakukan kepada anak-anak. Tetapi of course benda teropong yang kita tunjuk tu yang kita gunakan tu saiz-nya tak samalah. Biasanya teropong tu lebih kurang kalau jari saya ni, jari saya lah lebih kurang ya. Ini ke caranya? Yes, itu adalah alat set endoskop. Set endoskop. Kalau kita tengok tu ada duit sen dekat situ. Ini dekat kawasan mana, Doktor? Ini kawasan esophageal junction. Antara esophagus sebelum masuk ke dalam tu. Sebelum masuk ke dalam perut. Okey, tu duit sen tersangkut di situ. Tersangkut maksudnya besarlah shilling. Ini shilling 50 sen. Ini tengah bahagialah ni. Okey, maksudnya kalau yang kes sebegini, so kena tarik keluarlah. Tarik keluarlah. Kalau dia sakit sangat, kadang anak sangat, dan kita offer tu lah. Tapi kalau dalam perut tu pun sama juga. Kita menggunakan endoskop, tidurkan anak, dan kita akan teropong ke dalam tu. Bila kita masuk ke dalam tu, adalah alat-alat yang kita gunakan. Ada satu tu macam dia ada bergigi sikit. Ada satu tu macam jala. Kena menjala malam. Sekarang kan? Yes. Maksudnya tak perlu buat operation tebuk kat mana-mana. Tak perlu. Dikeluarkan melalui laluan mana yang dimasuki. Betul tak? Kembali ke asal. Kembali ke pangkal jalan lah. Masuk dekat mulut, dia akan keluarkan. Baik. Nak tanya sakit ke tak, memang sebab dibius semua kan? Dibius sepenuhnya, so tak perlu risaulah kan. Cuma laluan keluar tu, contohnya kalau kerongsang, cincin tadi kan, bila nak tarik keluar daripada risiko macam mana, Doktor? Itu boleh melukakan sedikit. Melukakan adalah luka-luka sedikit di mana kita memberi rawatan yang lain lah, ubat tahan sakit, antibiotik to cover semua. Okey. So satu-satunya kaedah begitulah, Doktor. Kalau bahan dalam badan untuk kita keluarkan melalui endoskop dan keluarkan. Betul. Okey. Kaedah lain? Kaedah lain. Kalau dia telah melepasi pylorus, okey. Maksudnya dia sudah masuk ke usus pangkal, usus kecil dan usus besar ke, dan katalah ni kalau tak bernasib baik manalah tahu, jarang berlaku tapi manalah tahu bocor ke usus ke apa tu, itu memang kita tak ada pilihan lain itu memang memerlukan pembedahan. Untuk cuci pula dia punya kawasan tu. Untuk buka, cari kat mana, keluarkan. Tapi jaranglah berlaku. Saya rasa tak pernah berlaku kot, insya-Allah. Okey, baik. Itulah risiko yang paling yang paling teruklah. Worst case scenario lah. Okey, so itulah antara cara-cara ataupun kaedah rawatan yang telah pun dilaksanakan. So far semuanya tidak ada masalah lah untuk kanak-kanak kan. Saya rasa kalau tanya saya, kalau setiap minggu memang saya terimalah kes macam ni, satu atau dua. Satu atau dua. Daripada satu atau dua tu mungkin dalam sebulan saya perlu teropong 4 kot. Setiap minggu lah kan? Yang tak keluar. Ni memang tak keluar lah. Tapi yang selebihnya, kebiasaannya boleh dikeluarkan secara natural. Kaedah teropong ni ada peringkat umur tertentu. Maksudnya kalau terlalu kecil. Tidak. Tapi bergantung juga sebab bukan semua, satu kena faham yang bukan semua hospital punya pakar bedah kanak-kanak. So kalau ibu bapa mengalami masalah ini, kalau di peringkat negeri kan, pergilah ke hospital negeri lah kebiasaannya. Hospital besar lah. Sebab kebiasaannya sekarang ni di setiap hospital besar memang ada sekurang-kurangnya satu pakar bedah kanak-kanak. Kalau di hospital swasta, kena Google lah.
Tak semua hospital swasta juga ada sebenarnya? Betul. Memang tak ramai. So mereka yang tak ada pusat perubatan yang tak ada kepakaran untuk kanak-kanak ini, maka agak sukar jugalah. Betul. Itu satu. Dua, first kena mencari yang pakar kanak-kanak lah. Nombor dua, tak semestinya equipment ada. Sebab kebiasaannya memang semua hospital mempunyai equipment endoskopi, tapi bukan semua hospital akan ada equipment endoskopi untuk kanak-kanak. Setuju. Sebab saiznya kebiasaan untuk dewasa lah. Sebab orang dewasa memang selalu diteropong begitu. Tapi kalau untuk dewasa memang takkan boleh sama sekali lah digunakan untuk kanak-kanak. Salurannya tidak besar. Nak cari benda tu risiko benda lain pula. Betul. Boleh bocor pula. Boleh bocor benda lain pula. Okey, maksudnya itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, nak kena cari doktor yang tepat dan juga kepakaran yang tepat jugalah kalau ini berlaku pada kita. Dan yang paling penting janganlah ia berlaku, kena tengoklah. Tapi kalau dah malang tak berbau ni susah juga kan. Okey, kita berhenti sekali lagi. Lepas ni saya nak minta doktor kongsikan kepada kita juga ini tips dan juga satu langkah yang terbaiklah kepada ibu bapa, terutama dari sudut pemilihan alatan mainan dan sebagai contoh kan. Mainan sekarang ni banyak kan, yang murah-murah pun ada. Tapi kadang-kadang yang terlalu kecil, kita tengok macam cantik kan, tapi mungkin boleh merisikokan anak kita. So pemilihan-pemilihan ini juga penting untuk kita sama-sama ketahui. Semuanya dalam Bicara Doktor selepas ini. Okey, kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat Bicara Doktor. Masih lagi bersama Dr. Syaris. Tadi saya gantung soalan tentang pemilihan alatan mainan untuk kanak-kanak. Sebab tadi kita banyak cerita tentang shilling, paku, dan itu bukan mainan. Tapi ada juga yang tertelan mainan. Ada. Pengalamannya ada? Ada. So maksudnya mainan-mainan yang Lego ke apa? Tayar. Ada. Tayar kereta yang Lego semua ya. Okey, so mungkin nasihat daripada doktor tentang pemilihan alatan mainan ni, terutama ibu bapa lah yang nak bagi hadiah ke anak-anak semua. Mainan ni kalau kita tengok kan dalam setiap kotak tu ada peringkat umur. Setuju. Peringkat umur tu adalah gunanya sebenarnya. Dan pencipta mainan ni pun merupakan mereka yang telah membuat penyelidikan mana-mana mainan yang sesuai untuk anak-anak. So kalau kita tengok peringkat umur 3 tahun ke atas tu, bagilah mainan begitu. So maksud saya pembelian ni mainan kepada anak-anak kita sasarkan mengikut umur mereka. Supaya tak adalah parts-parts yang kecil di situ. Kalau kita perhatikan memang kalau bawah 1 tahun besar-besar mainan dia. Ini untuk mengelakkan benda-benda sebegini berlaku. Itu satu. Dua, kalau tanya saya, kita perlukanlah sediakan persekitaran yang selamat untuk anak-anak kita. Kalau ada di rumah tu ada satu kawasan yang kita boleh sediakan, ini tempat mainan. Buat di situ dan make sure kita latih anak-anak kita kemas selepas tu. Sediakan box untuk mereka. Mainan masuk dalam box selepas main. Ini melatih disiplin, keselamatan. Tak susah. Ayat doktor tak susah tu saya dah ngeri dah. Susah. Saya rasa ramai setuju dengan saya. Susah benda tu. Kalau dia dah keluar harta karun semua tu, ya Allah, nak suruh kemas balik tu, bergaduh juga tu. Itulah dia. Maksudnya, ya, mungkin di peringkat awal kita nak beli tu, iyalah kan, 6 hingga 7 tahun mainan apa, kanak-kanak mainan apa. Tapi akhirnya bila dah besar, yang abang akan pergi ke adik, yang adik akan pergi ke adik. So itu yang jadi. Main je semua mainan. Betul. Okey, so kalau bab mainan pun lebih kurang sama lah kan. So bila terlekat, itulah prosesnya juga. Itulah prosesnya juga. Okey, baik. Okey, so jaga-jaga ibu bapa sekalian. Kalau boleh, bab kemas tu memang sangat betul lah tu. Memang sangat penting. Supaya ia tidak berada pada capaian anak-anak kecil, terutama bayi-bayi. Okey, kita nak ke satu bingkisan daripada farmasi. Seperti biasa juga, Sabah Minggu kita bawakan. Saudari Sofatun akan bersama membawakan, ini tajuknya antibiotik, mitos ataupun fakta. Ini cerita tentang antibiotik. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan antibiotik, mitos dan fakta. Apa itu antibiotik?
Antibiotik merupakan ubat yang boleh membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Ia digunakan dalam rawatan jangkitan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria, sama ada jangkitan ringan maupun serius. Penggunaan antibiotik secara berlebihan, tidak rasional dan berleluasa boleh menyumbang kepada masalah yang serius, iaitu kerintangan antibiotik. Kerintangan antibiotik adalah situasi apabila antibiotik yang digunakan dalam rawatan jangkitan bakteria tidak lagi berkesan kerana bakteria telah menjadi lebih kuat atau kebal terhadap antibiotik tersebut. Perkara ini menyebabkan antibiotik yang sama tidak lagi dapat memberi kesan yang serupa seperti yang sebelumnya. Kerintangan antibiotik merupakan satu perkara yang bahaya, malah boleh mengancam nyawa. Jadi, tak heranlah jika terdapat banyak mitos berkenaan antibiotik yang dipercayai dalam kalangan masyarakat. Antaranya yang pertama, antibiotik ubat segala penyakit. Ini adalah mitos. Kebanyakan pesakit akan mengambil antibiotik apabila demam atau sakit. Walhal bukan semua penyakit memerlukan antibiotik. Jadi sebaiknya pengambilan antibiotik hanya atas nasihat daripada doktor sahaja untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini. Dan yang kedua, antibiotik membunuh jangkitan virus. Ini juga mitos semata-mata. Kerana tahukah anda, bukan semua jangkitan kuman berkesan dirawat dengan antibiotik. Antibiotik hanya berkesan terhadap jangkitan bakteria sahaja. Antibiotik tidak berkesan untuk virus, fungus dan juga protozoa. Dan yang ketiga, boleh berhenti ambil antibiotik lah bila rasa dah sihat. Ini juga satu mitos. Antibiotik perlu diambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi mengikut tempoh dan dos yang ditetapkan. Ini bagi menjamin keberkesanannya. Jika antibiotik tidak diambil mengikut arahan, bakteria tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya. Bakteria ini akan mengalami mutasi dan menjadi kebal kepada antibiotik tersebut. Bakteria yang kebal akan terus membiak menyebabkan jangkitan menjadi lebih teruk dan tidak boleh disembuh dengan antibiotik sedia ada. Penyembuhan memerlukan antibiotik jenis lain yang lebih kuat untuk memusnahkan bakteria kebal tersebut. Pastikan antibiotik dihabiskan mengikut tempoh yang ditetapkan untuk memastikan keberkesanannya dan mengelakkan kerintangan antibiotik. Sentiasa patuh kepada arahan pengambilan ubat antibiotik yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi. Ingat, jangan rawat sendiri dengan menggunakan lebihan antibiotik di rumah dan jangan berkongsi dengan orang lain. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC melalui talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadilah pengguna yang bijak, ikut nasihat doktor dan ahli farmasi berkaitan saranan cara pengambilan antibiotik. Bersama-sama kita pelihara keberkesanan antibiotik kini untuk generasi masa hadapan. Terima kasih Safatul untuk setiap minggu membawakan paparan dari farmasi. Itu penting antibiotik, mitos ataupun fakta. Jadi pentinglah untuk kita tahu tentang antibiotik. Baik, kita berada di pusingan terakhir. Doktor, saya nak kaitkan jugalah tentang PKP ni kan. Kadang-kadang semua orang berada di rumah. Melayani anak-anak tu satu hal, tetapi bila anak-anak berdepan dengan masalah kesihatan, dia ada satu stigma ibu bapa ni takut nak ke klinik, takut nak ke hospital. Yalah, tak tahulah jangkit COVID dan sebagainya. Tapi bila mereka takut nak ke klinik ataupun hospital, ada yang mengambil inisiatif untuk membuat rawatan sendiri kepada anak-anak. Ada mini farmasi dekat rumah, ubat-ubat lama disimpan bagi kepada anak-anak. Jadi mungkin apa, betul ke cara itu doktor? Ubat tu simpan okey. Tapi nak guna janganlah. Sebab satu, ada tempoh luput pada setiap ubat. Although the shelf life panjang kan, tapi tempoh luput tu ada. So kita kena pastikan. Tapi nombor dua yang lebih spesifik untuk anak-anak ni, setiap ubat yang kita gunakan tu adalah kebiasaannya berdasarkan pada berat anak. Setuju. So berat anak memanglah sentiasa berubah, makin berat, makin berat, makin berat. So ubat-ubat ini kebiasaannya memang dosnya akan berubah. Satu, dua, penggunaannya tu tak tentu sama. Contoh, supaya saya bagi contoh satu. Kalau anak kita demam, kita bagi ubat simple. Apa Syarif bagi ubat apa? Paracetamol kan? Okey. Bukan hanya demam paracetamol dia adalah sebagai satu analgesia. Anak dah tahan sakit juga. Tapi kalau kita ambil lebih dos, boleh menyebabkan kegagalan hati. Simple. Itu antara ubat yang paling common kita guna. Betul. Dan benda yang biasa berlaku. Kadang-kadang anak memang kuning terlebih disebabkan kelebihan paracetamol salah bagi. Kalau kita bagi dos yang agak sikit pun masalah juga, dia tak memberi kesan pula. Betul. Kan? Artinya bagi tak berkesan, bagi tak berkesan.
Bahaya juga. Jadi kalau untuk penjagaan anak-anak di rumah ketika tempoh PKP ni, selain daripada rawatan berbentuk, selain daripada kita standby ubat-ubatan tertentu, apa antara mungkin tips kepada ibu bapa lah bagi mungkin memberi rawatan dan juga menjaga anak-anak ketika tempoh PKP ni jika anak tak apa-apa nak sihat? Pada saya the safest place is still within the hospital. Sebab memang saringan sangat ketat. Setiap pesakit saya masuk hospital tu memang guarantee, saya janjikan COVID test digunakan. Okay. So hospital is quite a safe place to go lah. So stigma masyarakat. Takut nak ke hospital janganlah. Takut nak ke hospital janganlah. Sebab memang kemasukan pesakit COVID dengan pesakit biasa totally different, tak sama. Saringan dibuat. So they are safe. So lebih bahaya kalau kita menggunakan ilmu sendiri daripada ilmu yang dah sedia ada pada doktor. Betul lah tu. Kan yalah, kita terlebih takut benda lain tetapi ada suatu bencana lain pula melanda. Betul. Okey, dan akhir sekali mungkin soalan terakhir saya, kita dah nak melangkah ke tahun baru 2021 kan, dengan situasi semasa COVID-19 ni, mungkin nasihat dan juga sesuatu perkara daripada pihak perubatan sendirilah. Sebab saya duk tanya-tanya orang perubatan, satu senyuman untuk pasukan perubatan kalau rakyat dan juga orang ramai ni mengikut SOP yang ditetapkan kan. Mungkin daripada pihak doktor sendiri lah. Kemenangan besar lah. Satu kemenangan besar kan. Pasal ini adalah satu perjuangan yang belum selesai. Setuju. Kita tak tahu berapa lama the pandemic akan berlaku. Dan saya rasa sepatutnya kita sudah berapa 281 hari. So sepatutnya kita sudah menerima apa-apa perubahan atau norma-norma baru ni sudah sebati pada diri kita. Okay? Dan frontliners tu sekarang ni bukan doktor saja. Betul. Semua. Kalau semua sama-sama, insya-Allah kita jaga kesihatan kita sama-sama. Itu yang kita harapkan. Baik. Terima kasih banyak saya ucapkan Dr. Shariz Izri, pakar bedah pediatrik dari Hospital Pakar Avicenna Shah Alam, sudi bersama kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jaga anak masing-masing, tak kiralah berada di rumah ke di mana saja. Kalau ada masalah kesihatan, jumpalah mereka yang berautoriti untuk merawat, dan insya-Allah moga-moga kita dapat berada dalam keadaan yang terbaik, tidak kiralah isu melibatkan COVID dan sebagainya. Dan saya nak pesan juga, minggu depan kita bersiaran untuk episod yang terakhir pada kebetulan 31 Disember jatuh pada hari Khamis, 1 Januari 2021 jatuh pada penghulu segala hari Jumaat. Moga-moga ada keberkatan